Apa yang kita dapat fahami dengan cuaca panas pada ketika ini dan juga risiko kesehatannya khususnya kepada kanak-kanak? Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pozi merupakan konsultan pediatrik bersama dengan saya pada jam ini. Assalamualaikum Doktor. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani. Cuaca panas pada ketika ini sudah pasti menggusarkan ibu bapa, apatah lagi apabila ada berita mengenai kematian yang dikaitkan. Walaupun sudah ada kenyataan mengatakan bahawa tidak ada terkait langsung, tapi apa yang kita dapat fahami risiko kesihatan untuk anak-anak ketika cuaca panas ini? Waalaikumsalam. Dalam banyak keadaan sekarang ini kita kena bezakan demam panas dan juga kepanasan yang diakibatkan oleh cuaca di luar atau juga dikenali sebagai stroke haba. Dalam banyak keadaan Malaysia memang terdedah kepada temperature yang agak tinggi bila musim panas sampai 38, 39. Dan kanak-kanak yang berada di luar sana ataupun dalam rumah-rumah yang dianggap beratapkan zinc, dia umpama dalam oven yang mana sangat panas sehingga anak-anak dia boleh berpeluh. Dan masalahnya pada kanak-kanak ini adalah masalah kekurangan air. Bila mereka ini berhadapan dengan kepanasan, mereka juga tak mendapat jumlah minuman yang mencukupi untuk rehydrate balik keadaan yang mereka sedang lalui itu. Jadi dalam pada masa yang sama untuk pengetahuan semua dia, kita selepas hari raya kanak-kanak majoriti mengalami penyakit juga demam, batuk, selsema. Jadi ada dua keadaan yang kanak-kanak ini sedang lalui. Pertama, demam panas diakibat oleh jangkitan. Kedua, kepanasan yang diakibatkan oleh cuaca luar. Dua-dua ini menyebabkan kadar kehilangan air yang lebih kuat berbanding dengan kadar yang biasa. Jadi secara tak langsung anak-anak ini terdedah kepada masalah dehydration yang melampau, kekurangan air yang melampau dan juga jangkitan yang sedia ada yang mungkin ibu bapa terlepas pandang. Itulah sebenarnya merujuk pada dua kes yang mana Jabatan Kesihatan Negeri menyatakan tidak ada kena dengan heat stroke. Keadaan anak-anak itu sendiri sebenarnya telah mengalami demam panas dan pula mengalami juga kepanasan diakibatkan oleh cuaca panas yang melampau. Jadi anak-anak ini memang terdedah kepada bencana ataupun kemudaratan kekurangan air yang mana hilangnya air akan hilangnya garam akan menyebabkan badan itu mula kepenatan dan mereka juga akan terdedah kepada kehilangan warasan ataupun dia punya menyebabkan sawan, boleh menyebabkan sawan secara tak langsung. Doktor, berapa cepat antaranya kesannya itu? Kerana kadang-kadang ibu bapa mungkin mengambil, oh tak apa, panas sekejap. Tapi dengan cuaca panas seperti yang berlaku pada ketika ini, berapa cepat risiko itu mungkin boleh berlaku? Dan juga apa langkah yang paling mudah yang boleh dilakukan? Pertama, minum air. Tetapi mungkin langkah-langkah samping yang dilakukan kalau keadaan anak itu terlampau berisiko. Dan kenapa kita tidak boleh ambil mudah situasi sekarang ini? Pertama sekali, ibu bapa mesti faham bahawa untuk kita nak make sure anak kita sihat, untuk mengalami heat stroke, anak itu mesti sihat. So, ibu bapa mesti cuba mengurangkan risiko. Yang pertama, risiko anak-anak ini tidak mengalami apa-apa masalah penyakit, contohnya demam, batuk, selsema. Kedua, kerana bila mereka ada demam, batuk, selsema, mereka juga akan terdedah kepada kekurangan air akibat penyakit tersebut. Kedua, anak-anak ini terdedah untuk mengalami kepanasan yang melampau dalam tempoh 3 ke 4 jam sudah mencukupi. Kita mengambil kira bahawa kepanasan ini adalah 38, 39 dan anak-anak ini hilang 1 degree kenaikan temperature tubuh badan boleh menyebabkan 500 per meter square water hilang. Banyak tu. Kalau contohnya seorang anak 10 kilo dia mungkin hilang 500 per meter square kali 3, kalau 37 temperature naik ke 30 ke 10 sebagai contoh. So 500 kali 3 kali meter square water badan body surface area dia, jadi banyak kehilangan air. So, ibu bapa kena make sure even dekat sekolah tidak cukup untuk cikgu-cikgu hanya memakaikan baju nipis. Make sure anak-anak ini minum air. Bagi mereka minum air kerana anak-anak kita ni kalau terlihat anak dia tak nak minum air pasal toilet yang kotor, jadi tak nak minum. Yang punya panas tak nak minum. Jadi benda-benda itu semua menjadi confounding factors yang menyebabkan anak-anak ini mengalami kekeringan. So bila nampak anak tu dah mula tak selesa, dah tak aktif, muka dah merah macam kena bakar. Jadi
kena bagi minum air sebanyak mungkin. Air kosong, kurangkan air manis kerana bila minum air manis dia akan menyebabkan budak-budak ni mengalami kencing. Dia akan kencing banyak pasal air manis tu yang akan menyebabkan mereka kencing. Sedangkan kita nak mereka restore air masak yang banyak. Jadi anak-anak ni perlu kita didik minum air. Dan cuba di sekolah supaya regularly minta minum air. Cikgu masuk minum air dulu semua seteguk 2 sebagai contoh. Ini adalah yang perlu kita lakukan. Di rumah kalau tak ada aircon, buka supaya ada pengudaraan berlaku. Pasal kita dah minta semua orang ada aircon, tetapi kepanasan itu memang menyebabkan anak-anak ini mengalami masalah air. So air yang paling penting sekarang ini dalam kita menghadapi cuaca yang melampau ini. Kanak-kanak aktif pada usianya dan mereka lazim nak keluar main dan sebagainya. Kenapa pada ketika ini kita perlu kawal keaktifan mereka dan juga bagaimana mandi dengan lebih kerap itu dapat membantu situasi dan juga suhu anak-anak ini? Sebenarnya seorang anak dia berhak untuk main di luar. Sebenarnya bila kita nak bagi anak-anak kita bermain di luar dalam cuaca sekarang, silakan, tidak ada masalah. Tetapi make sure kita bersama dengan mereka, bawa dengan air dan sentiasa bila mandi, bawa mereka mandi air di dalam rumah kita. Tak perlu pun mandi air panas, air biasa sahaja. Sebenarnya isu dia adalah apabila kita melepaskan anak kita di luar sana tanpa pemantauan, tanpa bawa bekas air. Sebagai contoh, untuk anak-anak kita mengalami heat stroke, betul-betul heat stroke, dia mesti temperature sangat-sangat tinggi macam di Australia sampai 40, 45 dan anak-anak ni terdedah di luar tanpa ada sumber air yang cukup. Jadi sebenarnya kalau kita nak bagi anak kita bermain di luar sana boleh, tetapi make sure kita juga bersama, bawa air bersama. Kalau kita nak mengawal semacam dulu PKP kawal, tapi sekarang kita berlaku tidak adil. Sedangkan kita tahu penyebab dia hanyalah air yang cukup. Bagi mereka sentiasa sufficient mendapat air dan mandian sekiranya mereka rasa tak selesa. Pada sahabat-sahabat yang rumah mereka tak ada aircon, mandikan anak dengan kerap sebagai contoh. Itu semua adalah tindakan supaya badan itu mengalami penyejukan. Heat stroke adalah di mana pemanasan daripada luar kepada tubuh badan. Macam kita dipanggang. Demam adalah pemanasan daripada dalam keluar, melepaskan haba. Jadi bila berlakunya ini, masa tu bila keadaan ini berlaku, 2 patologi dan 2 fisiologi yang berbeza kepada tubuh badan. Tetapi badan tetap memerlukan air untuk cooling effect tubuh badan itu sendiri. Baik orang dewasa, baik orang tua, baik kanak-kanak, dia mempunyai approach yang sama. Badan kita terdiri daripada 70% air. Jadi air adalah satu elemen yang sangat-sangat penting dalam kita menguruskan keadaan semasa.